Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha mardatillah wa qurbihi wa husn thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya kasihi ibu-ibu, hadirat hadirin yang dimuliakan, dan insya-Allah kita diridai oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala ta'azzamatu. Alhamdulillah, pada petang yang penuh barakah ini, melimpah kurnia dan rahmat dari Allah Ta'ala, Allah menghimpunkan kita dalam keadaan kita melakukan sebaik-baik amal, yaitu berzikir banyak-banyak. Kerana berzikir banyak ini sifat bagi mukmin. Adapun berbeza bagi mukmin dengan munafik, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran, adalah banyaknya berzikir. Orang munafik Allah Ta'ala sebut la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir melainkan sedikit. Orang yang sikit berzikir, orang ini mempunyai ciri-ciri nifaq. Adapun orang beriman, apabila mereka mengingat Allah, berzikir, menyebut nama Allah, mereka akan berzikir banyak-banyak. Alhamdulillah, petang ini kita dihimpunkan sama-sama dengan ibu-ibu yang berzikir dengan zikir yang banyak kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala ta'azzamatu. Mudah-mudahan Allah kekalkan umur kita sampai baki-baki sisa umur kita senantiasa dalam keadaan mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ianya menyebabkan kita masuk dalam syurga dalam keadaan kita diridai oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala ta'azzamatu. Saya datang sini diminta untuk berkhidmat sikit, menerangkan sebuah sedikit tentang Hadrah Basaudan. Walaupun dalam poster tajuk dia Fadilat Hadrah Basaudan, tak apalah, nanti kita sebut Fadilat dekat ujungnya. Hadrah Basaudan ni adalah satu benda yang kita anggap barulah dalam negara kita Malaysia ni. Perkara baru dalam negara kita Malaysia ni. Tapi hakikatnya ia telah lama diamalkan di bumi Hadramaut. Hadrah Basaudan adalah satu kumpulan zikir, lebih kurang macam Ratibul Attas, macam Ratibul Haddad, dan ia salah antara amalan khusus orang-orang yang bertarikat dengan tarikat Ba'alwi. Mana golongan yang bertarikat memegang perjalanan Sadat Ba'alwi di Hadramaut. Tarikat Ba'alwi banyak orang membahaskannya lah, boleh kita rujuk. Selain kalau kita rujuk kita kitab di YouTube pun boleh rujuk Habib Ali Zainal Abidin, boleh rujuk siapa Habib Taufik Sagaf dan sebagainya lah. Ada membahaskan tentang apa itu tarikat Ba'alwi. Dan tarikat Ba'alwi ini sebenarnya dia tak asing pun dalam negara kita, cuma diasingkan oleh orang-orang asing, sebahagian orang-orang asing sahaja. Jadi Hadrah Basaudan antara salah satu amalan yang khusus, bukan amalan umum seperti Ratibul Haddad. Diamalkan oleh orang-orang bertarikat Ba'alwi. Diasaskan, dimulakan oleh Al-Habib Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Bar. Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Bar ini murid kepada Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Ini Hadrah Basaudan dimulakan, yang memulakan membacanya adalah Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Bar. Kemudian beliau mempunyai seorang murid yang bernama Al-Imam Hujjatul Islam Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan ini murid kepada Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Bar, maka dijadikan amalannya. Kerana ini amalan dibawa oleh gurunya, maka diambil amalan gurunya ini dijadikan sebagai amalannya, wiridnya. Yang pertama. Kemudian ada ditambah-tambah di dalamnya oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Asalnya daripada Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Bar, tak sepanjang yang kita baca hari ini. Kemudian oleh Syekh Abdullah Basaudan ada tambah, sebab ada beberapa perkataan, beberapa tawassul dalam Hadrah Basaudan yang bertawassul dengan gurunya Habib Umar Abdul Rahman Al-Bar. Maka Habib Umar nak tawassul diri sendiri kan dalam asal hadrahnya. Kemudian datang satu generasi Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mahdar ataupun Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar di kota Dauan. Dia mengambil juga amalan ini menjadikan tradisi, kemudian ditambah lagi, dimasukkan kasidah-kasidah. Dimasukkan beberapa kasidah, antaranya kasidah Imamul Haddad, Ya Rabbi Ya Alim Al-Hal dan sebagainya. Setelah Habib Ahmad Mahdar,
datang pada generasi Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad Al-Masyhur. Habib Abdul Rahman bin Muhammad Al-Masyhur ini mufti Hadramut. Kitabnya terkenal, dipakai, diterjemah dalam banyak bahasa. Di antara kitab jadi sandaran besar dalam mazhab fikih mazhab Imam Syafi'i, nama kitabnya Bughiyatul Mustarsyidin. Habib Abdul Rahman Al-Masyhur ini kemudian menyempurnakan hadrah ini, hadrah ini, zikir ini, wirid. Apa suatu nanti belakang ni ada qasidah-qasidah dan tawassul kepada Habib Ahmad Al-Mahdar, kerana dia murid pada Al-Imam Habib Ahmad Al-Mahdar ini, Sahib Ghuairi dipanggil. Maka itulah jadi sempurnanya hadrah Basaudan, dan dari dibaca hadrah Basaudan ini pada setiap hari Selasa. Pada setiap hari Selasa. Isu besar bagi orang kita lah, bagi orang kita hari ini. Kenapa pilih hari Selasa? Kenapa tak baca hadrah Basaudan pada hari Rabu? Kenapa tak baca hari Khamis? Kenapa tak hari Jumaat? Itu pertanyaan mungkin sebahagian kita. Ini pertanyaan yang sihat lah. Kalau pertanyaan tak sihat, dia akan kata bid'ah buat macam ni. Kan? Itu pertanyaan tak sihat. Tapi pertanyaan sihat ini dijawab oleh ulama-ulama yang akal dia sihat, yang akal-akal dia sihat. Maknanya bila kita tanya kenapa para habaib, kenapa Habib Umar Abdul Rahman Al-Bar, kenapa Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan mengekalkan pendapat ni, kenapa Habib Ahmad Al-Mahdar mengekalkan pendapat Habib Umar Al-Bar, mengapa Habib Abdul Rahman Masyhur menjadikan bacaan hadrah Basaudan ini pada hari Selasa. Dan hari Selasa ni tak semestinya dibaca pada waktu tertentu. Ada sebahagian habaib macam di Tarim dibaca 2 kali. Pagi Rubat Tarim baca hadrah Basaudan hari Selasa waktu pagi selepas solat subuh, itu di Rubat Tarim. Kalau lepas asar dibaca di rumah Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad Al-Masyhur mufti Hadramut. Itu rutin sampai hari ini, adat ni dibaca, diamalkan sampai hari ini. Kenapa boleh tak kita khususkan? Pertama soalan dia, kenapa jadikan Selasa? Dah boleh ke kita khususkan? Banyak dalil. Kita tak ada masa yang banyak untuk ceritakan dalil, cukup kita kongsi. Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha wa ardaha. Sayyidah Fatimah Zahra ini dikenali dengan ada satu waktu yang dikhususkan untuk dia beribadah, dipanggil Sa'ah Fatimiyah. Sa'ah Fatimiyah ini tak pernah ditentang oleh siapa pun, walaupun Syekh Ibn Taymiyah rahimahullah radhiyallahu anhu. Maka orang yang menentang ni orang yang tak kenal kitab dan tak baca habis. Sa'ah Fatimiyah maknanya Sayyidah Fatimah ini rutin dia setiap hari Jumaat lepas asar dia akan ambil satu waktu duduk dalam bilik bermunajat sampai maghrib kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu tu tak diganggu. Pasal tu orang yang khususnya wanita lah. Kalau di Tarim sebahagiannya para salihin, wanita-wanita salihah di Tarim, mudah-mudahan Allah tumbuhkan wanita-wanita yang ada di kalangan kita dan bersama kita yang mendengar kita ini semuanya salihah belaka insya-Allah. Wanita salihah ini diambil amalan ini hari Jumaat, dia berkhalwat duduk satu tempat dan berzikir, dan dia pilih pula Sayyidah Fatimah antara zikir yang popular adalah Fatimah bertasbih subhanallah, kemudian bertahmid alhamdulillah, kemudian Allahu akbar. Itu amalan Sayyidah Fatimah setiap hari Jumaat lepas asar. Maka hari Jumaat lepas asar digelarkan oleh ulama waktu tersebut dipanggil sebagai waktu Fatimah, Sa'ah Fatimiyah. Jadi ketika Fatimah mengkhususkan Jumaat hari asar untuk dibuat ibadah, dia boleh je ambil hari lain. Kenapa hari Jumaat ni jadikan special? Atas dalil-dalil kelebihan yang ada pada asar hari Jumaat dan tidak ditentang oleh ulama-ulama besar yang hidup pada zaman Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Siapa ulama besar yang hidup pada zaman tersebut? Ramai. Selain Sayyidina Abu Bakar, selain Sayyidina Umar, selain Sayyidina Uthman, selain suaminya Sayyidina Ali bin Abi Talib, sahabat-sahabat lain, antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, antaranya Abdullah bin Umar ibn Khattab. Tak ada siapa pun menentang, bahkan masing-masing pada zaman tersebut menggalakkan isteri ataupun wanita-wanita yang ada mencontohi Fatimah Zahra, memilih satu waktu dan mengkhususkan waktu itu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama sekali dalil harus, ada dalil dia banyak, tapi ini kita ambil satu cukuplah sebab kita masa pun tak banyak. Banyak dalil boleh rujuklah Sahih Bukhari ke Sahih Muslim. Macam Nabi SAW mengkhususkan hari Sabtu. Dalam Sahih Bukhari Nabi mengkhususkan hari Sabtu. Setiap hari Sabtu Nabi akan pergi mana? Nabi akan sembahyang duha di Masjid Quba. Nabi sendiri pilih sembahyang duha di Masjid Quba pada setiap hari Sabtu. Maknanya Nabi mengkhususkan hari Sabtu untuk ibadahnya duhanya di Quba. Adapun pada hari lain selain Sabtu, Nabi akan salat duha di Masjid Nabawi di Madinatul Munawwarah ataupun di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak ada masalah mengkhususkan mana hari ataupun waktu ataupun jam ataupun apa sahaja. Macam mana ulama di tanah Melayu
tak pernah menentang daripada awal kemerdekaan, tak pernah menentang, mengkhususkan tarikh 31 Ogos untuk disambut hari merdeka. Maka kerana tak ada benda yang boleh ditentang, tak ada benda yang dinilai hukumnya haram ke makruh ke berbuah dan sebagainya, tak ada. Ataupun hari-hari macam menyambut hari lahir, menyambut hari perkahwinan, ulang tahun perkahwinan, anniversary, birthday, tak ada ulama buat kitab untuk menentang perbuatan ni. Hanyalah beberapa orang fudul sahaja yang tak ada kerja. Orang-orang fudul yang tak ada kerja, nak bagi tahu dia ilmu dia lebih pada orang lain kot barangkali, ataupun dia ada buku lebih pada buku orang lain. Hakikatnya mengkhususkan amal pada hari ataupun waktu tertentu adalah tiada bercanggah dengan pegangan ataupun i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ia dipersetujui, bahkan menjadi amalan sebahagian besar ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okey, Hadrah Bersaudan dikhususkan pada hari Selasa. Kenapa? Kerana beberapa dalil bagi kaum arifin. Antaranya cukup kita ambil satu. Antaranya hari Selasa ini dikenali dengan hari wabak ataupun hari balak, hari musibah. Musibah terbesar kebanyakan berlaku pada hari Selasa adalah kebanyakan para nabi dan rasul diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Selasa. Maka dianggap pada hari itu hari yang banyak musibah. Adapun musibah ini dia bukan datang hari Selasa je. Kadang-kadang hari Jumaat pun kita tengah ketawa-ketawa tiba musibah kan. Masa bini masam muka, suami masam muka pun musibah juga. Musibah pergi mall, buka handphone, terdownload, terorder Shopee, habis duit. Musibah juga kan. Maknanya musibah besar pada kebiasaan alam ini, dan banyak lagi dalil berlaku pada hari Selasa. Maka diambil satu zikir khusus oleh sebahagian arifin billah, antaranya zikir yang popular, yang ma'ruf, Allahumma yakafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama', dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian dalam setiap sekali itu diulang ya Allah 7 kali. Macam Allahumma yakafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama', ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, dibaca 3 kali. Dia amalan turun temurun daripada zaman Imamul Haddad sampai zaman hari ini. Zaman Imamul Haddad sampai hari ini ada dalam 300 lebih tahun kalau tak silap. Kalau saya silap boleh betulkanlah. Lebih 300 tahun. 300 tahun tu macam-macam ulama lahir. Macam-macam ulama lahir. Tak ada satu pun menentang amalan ini. Tak ada satu pun menentang amalan setiap hari Selasa zikir Allahumma yakfiyal bala ikfinal bala qabla nuzulhi minas sama'. Maknanya ya Allah yang boleh mengangkat segala bala, maka angkatlah segala bala, maka pastikan hari kami ini diselamatkan daripada sebarang bala ataupun bencana darimu. Maknanya sebab qabla nuzulhi minas sama', maknanya tahan bala ni jangan sampai sebelum dia turun daripada langit. Itu doa dengan ya Allah yang boleh menahan bala, maka kau tahanlah bala ni ya Allah sebelum dia turun dari langit ke bumi, maknanya turun kepada kami. Dibaca 3 kali pada setiap hari Selasa. Dia amalan yang dikhususkan oleh para arifin billah, para kaum salihin. Bukan 1-2 orang amal, ramai yang beramal ni, bukannya kecil-kecil anak. Antaranya Syekh Abdullah Bersaudan. Syekh Abdullah Bersaudan ni ada sumbangan besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Beliau bukan sahaja, maknanya kalau ada orang dia tahu wali, bukan alim ulama. Ada orang tahu tak apa, kita raikan pendapat orang. Dia kalau kita nak kata dia wali, tapi dia pun alim ulama. Sumbangan besar dia mengarang tak kurang daripada 10 kitab, khususnya fiqh dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Maknanya dia orang alim. Maknanya dia tahu, dan dia mempunyai murid, dia melahirkan produk-produk ramai. Antara produk dia Habib Ahmad Muqtar dan sebagainya lah ramai. Maknanya produk dia pun yang berjasa, yang memberi sumbangan besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan fikih amalan ibadah yang kita dapat dalam negara kita pun sebahagian besar jasa orang-orang Hadramaut. Antara yang berjasa itu adalah Syekh Abdullah bin Ahmad Bersaudan radhiyallahu taala anhu ajma'in. Adapun Syekh Abdullah bin Ahmad Bersaudan ini, beliau ini keturunan Sayyidina Miqdad bin Aswad. Keturunan siapa? Sayyidina Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu taala anhu. Miqdad Al-Aswad ini siapa? Miqdad Al-Aswad ini muhajirin, sahabat yang terawal masuk Islam, antara sahabat Nabi yang paling awal masuk Islam. Bersama itu waktu itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan sebagainya. Yang awal-awal masuk Islam, mula-mula tak kembang, mana duduk di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Ini Sayyidina Miqdad bin Al-Aswad dah awal-awal bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kelebihan Miqdad bin Al-Aswad ni? Banyak. Miqdad bin Al-Aswad ni dalam perang Badar, dia ini masa itu Nabi SAW masih kita ketahui, tentera Islam ada yang ulama kata 313, 315, tak apa. Yang paling popular, paling masyhur kita tahu 313. Dalam 313 tu dengan kelengkapan tak cukup.
Nabi ini, pasukan Nabi ini nak menentang ribuan pasukan kaum musyrikin Quraisy waktu itu pada perang Badar Al-Kubra. Kita pasukan berkuda je ada 3 je. Nabi ada 3 kuda je. Yang lain ada ini. Unta ada, yang banyak jalan kaki. Tak cukup kelengkapan berperang. Salah satu yang memimpin pasukan berkuda adalah Sayyidina Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu taala anhu. Dia jadi pemimpin. Sayap berkuda walaupun 3 je kuda. Kuda duduk wing kanan, wing kiri dengan apa ni, midfielder tengah-tengah. Sayyidina Miqdad bin Al-Aswad ni. Dan ketika hari malam nak berperang ni, Allah uji sikit kaum muslimin waktu tu, sahabat Nabi. Bayangkan kelengkapan tak cukup, macam-macam kan. Maka ada sikit, apa kita panggil, down lah kan. Macam rasa macam, boleh ke kita nak perang besok? Boleh kita nak menang? Kalau mati semua nanti siapa nak bantu Nabi lagi? Mana bukanlah maknanya takut nak lari, tak. Macam kalau kita semua mati besok, ialah ribu. Yang ribu ni bukan kecil-kecil anak dengan kelengkapan yang cukup kan nak lawan. Macam-macam. Antara yang bangkit menyemarakkan semangat orang Islam, sahabat Nabi, yang pertama memberi ucapan Sayyidina Miqdad bin Aswad, iaitu datuk kepada Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Ucapan dia ni kata, kalau kita baca dalam kitab sirah kan, dalam kitab sirah, umpama busur panah, makna busur panah yang pergi tepat, makna masuk ke hati, bangkit semangat para sahabat Nabi. Mereka dalam kepala mereka, besok apa pun jadi, mati pun kami menang, dapat syahid di jalan Allah Ta'ala. Dengan harapan mati inilah Allah Ta'ala hantar bantuan di kalangan malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tengok hiruk pikuk perang Badar sampai ada sahabat pedang dipetak-patah. Kemudian berlari ke kemah Nabi. Kata, ya Rasulullah, pedang aku dah patah, nak buat macam mana? Nabi ambil ranting kurma. Ranting kurma besar mana? Bawa ni. Ranting kurma ni dia menebas kepala orang-orang kafir lebih tajam daripada pedang yang sebelum patah ni lagi. Yang diberi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Miqdad bin Sayyidina Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, hadrah yang kita baca hari ini adalah antara cucu cicit ataupun keturunan sahabat Nabi, sahabat besar, bukan sahabat kecil. Pernah pada zaman Rasulullah, datuknya ni Sayyidina Miqdad bin Aswad dilantik menjadi governor oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi lantik jadi utusan Nabi ke satu tempat, mana governor lah, mana wakil Nabi, duta Nabi SAW. Kemudian ketika dia datang kepada Nabi nak melaporkan apa yang patut dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi tanya macam mana? Katanya, wahai Rasulullah, kalau tak kerana engkau pilih, kalau tak kerana engkau Rasulullah, mesti aku nak lari jauh-jauh. Apa pasal? Aku tak nak ada jawatan ni. Aku tak nak pikul jawatan ni. Tapi aku tak boleh elak kerana yang meminta aku memikul tanggungjawab ini adalah engkau. Engkau adalah utusan Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala ta'azzam itu. Kalau boleh ya Rasulullah, kalau boleh, kalau tak kerana nak tak apa, kalau tak jadi biadab dengan Nabi, tolonglah pecat aku, macam itulah maksud dia. Tapi kerana kalau minta pecat ni macam aku ni biadab untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ni yang pertama. Hadrah Basaudan, kita kenal tokoh dia adalah Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Kita sebut tokoh-tokohnya. Kemudian di dalamnya isunya yang keberapa entah tak tahulah. Tadi kita dah bagi tahu, mengkhususkan hari, mengkhususkan waktu, apa saja amalan, tak ada masalah kerana ia tak bercakap dengan pendapat ulama-ulama besar Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, dalam Hadrah Basaudan ni mungkin ramai orang yang nak kata pertikai, yang nak pertikai silalah pertikai. Bukanlah sila lah, maknanya kita pun dah tak boleh buat apa. Kan kita nak layan pertikaian orang, pertikaian kita dengan diri kita pun tak selesai. Tapi mungkin orang tertanya-tanya, banyak sangat kita terwassul dengan nama orang, kan? Bijahil At-Tafi, yang kita sebut nama Syekh Abdul Qadir Jailani, kita sebut nama Abu Yazid Al-Bustami, kita sebut nama Faqih Muqaddam, nama Imam Al-Haddad dan sebagainya. Kalau isu kat sini adalah memerlukan seseorang yang mempunyai ilmu bahasa Arab yang kuat. Cukup saya kongsi sikitlah pendapat kitab daripada guru kami Habib Kazim bin Musa Al-Kazim bin Ja'far As-Saqqaf. Dia cerita tentang dalil. Kita nak cerita sekarang ni isunya, adakah orang mati yang kita sebut-sebut ni boleh beri manfaat pada orang yang hidup? Pasal kita sebut ni semua orang yang dah tak ada. Faqih Muqaddam dah meninggal ratusan tahun, Imam Al-Haddad dah meninggal ratusan tahun, Sayyidina Syahabuddin, Sayyidina Idrusil Akbar ni semua dah tak ada, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani semua dah tak ada. Jadi kita minta, ya Allah, dengan berkat mereka, dengan kualian mereka. Maknanya boleh ke minta macam itu? Maka kita tengok pendapat ulama kita. Habib Kazim dalam kitab ini menakallah beberapa pendapat ulama. Antara ini yang paling menarik, dia bahas tentang sebuah cerita. Kita tengok cerita ini dulu. Cerita ini beliau dapat daripada gurunya, iaitu ayahanda kepada Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, iaitu Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh radhiyallahu anhu. Buku ini, cerita ini juga ada kami nakal juga daripada kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari secara ringkas.
Dan hadis ni juga ada, kalau nak secara sempurna kata Habib Kazim, ada dalam riwayat Al-Imam At-Tabrani. Katanya daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas bercerita, apabila manusia mula berundur dari peperangan Al-Yamamah atau perang Yamamah zaman Sayyidina Bakar Siddiq. Perang Yamamah ni perang dengan Musailamatul Kadzdzab, dengan orang yang mengaku nabi. Ini perang pada zaman Sayyidina Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian kata Anas bin Malik, ketika manusia dah keletihan nak berundur ni, tentera-tentera ni dah tak larat di Yamamah, maka kata Sayyidina Sabit bin Qais radhiyallahu anhu, katanya, wahai pakcikku, tidakkah kamu lihat aku dapati tentera Islam sedang berundur, dah lemah? Maka dia menjawab, kami tidaklah berperang dengan cara seperti ini bersama dengan Nabi. Kalau Nabi ada, takkan berani. Kerana tak, mana ini dah berundur ni dah lain maknanya. Akhirnya kata apa? Seburuk-buruk perilaku yang kalian biasakan. Kemudian Sabit mengangkat tangannya sambil kata, ya Allah, berdoalah. Sabit berdoa, dia kata apa? Ya Allah, aku berlepas diri kepadamu daripada apa yang dibawa oleh mereka, iaitu kesyirikan oleh Musailamatul Kadzdzab. Okey? Dan apa yang dilakukan, maknanya aku ni tak campur, tak terlibat dengan kesyirikan Musailamatul Kadzdzab mengaku Nabi dengan para pengecut ni yang berundur ni, yang dah tak larat berperang ni. Kerana ini bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Sabit bin Qais ni selepas berdoa, dia pergi ke depan tak berundur sehingga dia syahid. Diminta dengan Allah, dia takut dia pun dalam golongan pengecut. Maka dia terus ke depan maju sehingga dia mendapati syahid pada perang tersebut. Masa dia syahid di medan pertempuran, keadaannya masih memakai baju besi, baju perang dia. Kemudian datanglah seorang laki-laki, iaitu muslimin juga, kaum muslimin. Dia ambil, dia buka pakaian baju besi Sabit bin Qais ini. Kemudian dia ambil baju besi Sabit bin Qais. Lepas Sabit bin Qais dah tumbang syahid waktu itu, dah meninggal dunia. Berapa berapa lama lepas kejadian itu, salah seorang sahabat Nabi mimpi. Dalam mimpi ini mereka bermimpi melihat Sabit bin Qais ni tadi, sahabat yang syahid, yang dicuri baju perang. Dalam tidurnya, ketika dia mimpi, apa Sabit ni kata kat dia, aku beri engkau wasiat, dan janganlah engkau mengatakan ini hanyalah mimpi semata-mata sehingga engkau mensisihkannya. Maknanya jangan anggap benda ni benda tak betul. Kau percaya cakap aku nak bagi engkau pesan, dan ini walaupun dia mimpi, tapi kau jangan anggap mimpi-mimpi dongeng. Jangan sia-siakan apa yang aku nak pesan kat kau. Sesungguhnya, kata dia, kata Sabit bin Qais dekat orang yang mimpi ni, ketika aku dibunuh, aku syahid, ada si fulan telah mengambil baju besiku, kemudian membawanya ke rumahnya yang terletak jauh daripada manusia. Dia meletaknya di bawah sebuah bekas ataupun bejana dan tutupnya dengan pelana kuda. Mana dia sorokkan dalam rumah dia jauh. Kemudian dia sorok pula baju besi milik Sabit bin Qais. Pergilah engkau kepada siapa? Sayyidina Khalid Al-Walid, dan minta kepadanya untuk mengambil baju besiku daripadanya. Jangan pergi ambil sendiri, pergi menghadap Khalid Al-Walid dulu, pasal dia panglima. Bagi tahu Khalid Al-Walid tentang mimpi ni, cakap, aku tuntut balik baju besi aku. Yang cakap ni dah meninggal, dah syahid ni, Sayyidina Sabit bin Qais. Katakanlah kepada Sayyidina Bakar juga, dan beritahunya sesungguhnya Sabit bin Qais memikul hutang sekian dan sekian, dan merdekakan fulan dari hamba sahaya. Hendaklah dia membayar hutangku dan membebaskan hamba sahaya. Ada 3 wasiat. Ambil baju besi ni, kemudian tolong selesaikan hutang dia. Yang ketiga, bebaskan hamba-hamba dia yang ada dengan dia. Ketika sahabat yang mimpi Sabit bin Qais ni dah tersedar daripada tidurnya, kemudian dia segera pergi berjumpa dengan Sayyidina Khalid Al-Walid, dan diceritakan dekat Sayyidina Khalid Al-Walid apa yang dia dapati dan dengar dan lihat dalam mimpi. Maka Sayyidina Khalid Al-Walid pun segera mengutus seseorang untuk mengambil baju besi itu. Dan ketika itu mereka mendapati bahawa baju besinya itu masih berada di tempat yang diberitahu di dalam mimpi tadi, dalam keadaan yang utuh, maknanya tak ada rosak apa dah. Mana macam masih baru macam fresh lagi baju itu. Beliau juga menceritakan kepada Sayyidina Bakar. Khalid Al-Walid pula pergi jumpa Sayyidina Bakar Siddiq. Dia kata apa sahabat ni pergi jumpa Sayyidina Bakar pula. Lepas Khalid pergi jumpa Sayyidina Bakar, beritahu tentang apa yang diwasiatkan. Kemudian Sayyidina Bakar pun menyelesaikan masalah Sayyidina Sabit bin Qais radhiyallahu taala anhu. Riwayat ini kita tengok apa Habib Kazim punya pendapat. Riwayat ini adalah apa yang didapati dalam kitab Al-Isabah. Siapa pengarang kitab Al-Isabah? Sayyidina Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu taala anhu pada bab manaqib Sabit bin Qais radhiyallahu anhu. Beliau, iaitu Sabit bin Qais ni meninggal dunia syahid dalam keadaan marah. Iaitu harta beliau, baju besi beliau diambil oleh orang yang tidak ada hak untuk mewarisinya. Maka beliau menyuruh seseorang untuk pergi ke ketua Islam, itu Khalid Al-Walid. Ini komen Imam Ibnu Hajar radhiyallahu anhu. Maka dia kata apa?
Dikomen oleh apa yang dikomen oleh Habib Kazim, komen apa yang dikomen oleh Imam Ibn Hajar tentang dengan ini kita ketahui bahawa orang yang telah meninggal dunia mampu memberi manfaat pada yang masih hidup jika ianya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kematian itu bukanlah penghalang. Dalam pendapat atau mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bukan isu besar, kerana ia berlaku pada zaman sahabat Nabi tadi. Macam kita minta kepada Allah melalui keberkatan yang mati-mati yang ramai dah meninggal dunia ni, dalam kehendak Allah Taala boleh bagi, boleh kabulkan permintaan kita kerana kasih sayang Allah kepada mereka. Kita minta limpahan tu pergi kat kita. Apa masalahnya? Ini cukup satulah, dia banyak. Kitab ni bukanlah nak cerita banyak, memerlukan masa yang sangat panjang. Bila masa panjang nanti umi-umi kat sini boring, umi yang dengar pun boring kan. Kita nak kerja macam-macam. Jadi mungkin mudah-mudahan penjelasan ni cukup. Ianya memberikan sedikit manfaat. Yang penting kita nak bila kita dah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bukan sahaja hadrah bersaudan, apa sahajalah menghidupkan hari-hari kita, masa-masa kita daripada tak berzikir langsung, kita dihadirkan oleh kawan-kawan ataupun orang-orang yang bagi kita semangat, hidupkan roh kita untuk senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berpegang dengan satu hadis yang dipegang oleh para salaf kita, para ulama kita. Ianya Imam Al-Ghazali letak dalam kitab Ihya Ulumuddin pada awal-awal juzuk pada fadail majalis zikir, fadilat ataupun keistimewaan majlis zikir. Hadis yang panjang lebar saya nak terjemahkan, lebih kurang mafhumnya atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi cerita Allah Taala mempunyai sekumpulan malaikat. Malaikat Allah ramai, tapi ada sekumpulan malaikat ni Allah Taala khususkan mereka, tugas mereka. Apa Allah Taala khususkan mereka? Mereka tugas mereka tiap hari pusing kat dunia ni. Pusing dekat dunia ni. Ini Allah Taala khususkan sebahagian malaikatnya tentera. Untuk apa? Yatlubuna hilaqat zikir. Untuk mencari mana-mana umat Nabi Muhammad ataupun mana-mana hamba Allah Subhanahu wa taala yang duduk dalam majlis zikir. Kalau majlis zikir ni kita faham macam mana kita kumpul. Tapi kerana Covid ataupun pandemik, kita kiaskan melalui online. InsyaAllah Allah Taala terima atas niat kita. Kita pegang yang salah kata man fataha ala nafsi. Siapa yang membuka untuk dirinya satu pintu daripada niat yang saleh, maka fatahallah alaih, Allah Taala akan bukakan dia 70 abwabut taufik. Ada 70 pintu taufik dari Allah Taala. Satu pintu taufik ni kita dah kenyang. Dan taufik ni apa dia? Taufik adalah khalaqa qudratu ta'ah fil 'abdi. Kata Imam Al-Haddad, makna taufik adalah kekuatan, dorongan yang kuat untuk hamba ini. Dengan dorongan ini dia jadi hamba yang taat pada Allah. Kalau tak ada taufik, kita susah nak jadi hamba yang taat pada Allah. Isteri taat pada suami dengan taufik. Suami berlaku baik dengan isteri pun dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita nak dapatkan taufik ni benda yang mahal. Jarang kita jumpa taufik berkahwin dengan hidayah. Jarang. Cuma sekali kita jumpa pemain badminton Indonesia namanya Taufik Hidayah. Untung dia namanya komplit taufik. Dan taufik ini adalah jalan kepada hidayah. Hidayah ni kata ulama antara Imam Ghazali, hidayah ini adalah jalan kepada al-ghayah, kemuncak. Kemuncak ini adalah ridwan Allah Ta'ala. Untuk mendapat ridha bermula dengan taufik. Siapa yang tak ada permulaan, macam mana dia nak sampai ke puncak? Macam budak-budak nak berlari, dia bermula dengan berniaga. Mana kalau tak bermula dengan berniaga, susah nak berlari. Sebab maknanya dia ada masalah pada fizikalnya budak ni. Kalau dia boleh menyerap dengan baik, merangkak dengan baik, duduk dengan baik, insya-Allah dia kuat kaki baik, dia akan berlari dengan baik. Itu yang paling utama. Alhamdulillah bila Allah Ta'ala dah hadirkan kita, dan kita ucap, kita doakan ni, antaranya Umi Syirin, Kak Syirin kita dan beberapa Umi yang adalah Umi Alawiyah yang mana tak betul-betul saya tengok. Saya perhati juga lama, kadang-kadang saya buka, tapi tahu ni yang suara aurat, saya minta maaf, kadang-kadang bila isteri buka kat online, tumpang-tumpang kita pergi-pergilah kan. Kita nak dengar, tapi Alhamdulillah semangat ni kita doakan mereka, Allah Ta'ala kuatkan semangat, beri segala apa yang Allah Ta'ala nak beri. Kerana kalau tak ada sebab mereka, kita pun tak semangat nak berzikir, nak ambilkan waktu untuk bersama dengan Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala ta'azzamatu ahibbullah lima yaghdhukum bihi bin ni'ami. Kata Nabi suruh kita kasihi Allah kerana Allah Ta'ala dah beri kita nikmat banyak. Antara nikmat besar, Allah Ta'ala dah hadirkan kita golongan-golongan yang beri semangat kita untuk tetap di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tak ada orang macam ni, mungkin jalan kita lain, mengumpat, pandang hina orang, memburukkan orang, memfitnah, mengadu domba. Tapi sahabat-sahabat ini yang menyebabkan kita bertenang. Maknanya, dan maknanya dengan keadaan ini, malaikat yang ditugaskan Allah, kata Nabi, yatlubuna hilaqal zikir. Apa kelebihannya? Apabila mereka lihat mana-mana orang yang berzikir, mereka datang singgah situ sampai habis.
nanti dia akan panggil lagi penduduk langit, malaikat-malaikat lain, mai datang kumpulan ni. Macam hari ni tengah baca hadrah, malaikat kata, "Oi, tengok ni dekat Masjid Udiasan ni, orang tengah baca hadrah Saudan, mereka tengah berzikir banyak-banyak." Kemudian ada dialog dengan Allah Taala, antaranya dialog yang kita faham mafhum kalam Nabi SAW. Orang yang duduk macam kita, keadaan kita duduk ni, pertama dapat jaminan keampunan dari Allah. Walaupun yang kedua, syurga dari Allah Ta'ala. Memang Allah ampun. Bila syurga maknanya Allah Ta'ala jauhkan dia daripada api neraka. Jauh ni, apalagi masuk, jauhkan dia daripada api neraka. Kemudian yang terakhir, malaikat mengadu. Ada yang datang ni, ada yang ada dalam online ni, nak jaga hati je, bukan nak fikir sangat. Mungkin ada yang datang ni takut, segan lah nanti kan orang tak nak kawan aku. Bukan betul-betul nak hadir zikir. Kata Allahumul qaum la yusqa bihim jalisuhum. Orang yang datang tak ikhlas pun, walaupun datang hadir untuk mengimarahkan, tidak akan binasa, tidak akan mati, melainkan mati husnul khatimah. Maknanya jaminan husnul khatimah, jaminan mati dalam kalimat la ilaha illallah sayyidina Muhammad SAW pada orang-orang yang sering duduk dalam majlis zikir. Apalagi kita ini menjadi orang yang menjadi punca untuk adanya majlis zikir. Maka semangat inilah satu ulama kita, para habaib kita anjurkan macam-macam. Kalau tak dapat keluar ke masjid dekat rumah, kita tak dapat tetamu kan, pandemik Covid ni, orang tak boleh datang rumah kita panggil malaikat datang dengan hidupkan imarah, makmurkan rumah kita dengan majlis ilmu dan majlis zikir. Ini antara fadilat kita hadir hadrah Saudan dan juga majlis-majlis yang lain. Kelebihannya adalah kita mengundang malaikat. Bila malaikat ada dengan kita, setiap hajat kita, sama ada yang zahir kita doa ataupun dia terbuku di hati, yang datang ni termasuk diri saya, masing-masing macam-macam masalah, masing-masing nak mengadu dengan Allah. Betul? Ada yang datang dengan masalah tak ada kerja, tak ada duit, hutang, sakit, apa lagi, masalah suami, masalah isteri, masalah anak-anak, masalah itu, masalah ini. Time ni lah, time ni, kalau kita guna time ni lah, kita rayu dengan Allah Ta'ala dalam hati sanubari kita, dan rayuan kita pasti dimakbulkan Allah. Sebab apa? Sebab yang mengaminkan doa kita. Kalaulah kata kita ni teruklah doa kita ni tak makbul, amin tak sampai, ataupun keliling kita ni pun masing-masing sama je rupanya tak apa, tapi tetap dia diterima kerana yang aminkan kita ni ada malaikat-malaikat Allah. Pasti sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala suara dan juga rintihan kita. Dekat ni dulu, kalau ada salah silap dan kekurangan dalam penyampaian sebagainya, mohon tegur, mohon ampun dan maaf. Dan kepada Allah kita mohon ampun. Mudah-mudahan Allah terima seluruh amalan kita. Mudah-mudahan macam mana kita berkumpul dalam dunia ini dalam keadaan demikian, maknanya sepanjang kita hidup kita sentiasa kumpul dalam majlis zikir, majlis maulid dan sebagainya. Kita harap mudah-mudahan Allah Ta'ala di mahsyar nanti pun kumpulkan kita dalam suasana macam ini. Maksudnya ketika orang menjerit-jerit, takut dan sebagainya, kita bertenang, kita masih, lidah kita masih boleh mengagungkan Allah, boleh menyebut Allah, boleh memuji Allah, boleh memuji Nabi Muhammad SAW, dan dikurniakan husnul khatimah. Dan akhir kalam kita la ilaha illallah wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.